السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Para jemaah, sahabat-sahabat yang dikasihi semua, hari ini sudah masuk 1 Julai hari ini 2021 bersamaan 20 Zulkaidah tahun 1442. Jadi alhamdulillah untuk hari ini seterusnya kita masuk ayat yang ke-9 dari surah At-Tahrim. Jadi untuk hari ini kita ambil satu ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, berjihadlah, yaitu untuk menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bertindak keraslah terhadap mereka. Yang lain boleh dengar jelas ke? Jelas. 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 Ada yang kata bawah kita tak tahulah. Jelas Ustaz, jelas ni. Okey. Waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Dan bertindak keraslah terhadap mereka, dan tempat kembali mereka di akhirat nanti adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dalam Quran ada 2 ayat sahaja yang macam ni, iaitu ayat 9 surah At-Tahrim, satu lagi ayat yang ke-73 dalam surah At-Taubah. Kalau buka surah At-Taubah muka surat 199, sama aja ayatnya sama. Cuma dalam surah At-Taubah tu dalam penceritaan tu memang dalam bab jihad dah lah. Dalam bab jihad yang ada kaitan dengan kisah peperangan Tabuk, memerangi orang-orang munafik. Kemudian ayat yang sama disebut dalam surah At-Tahrim, itu ayat yang ke-9. Baik secara lafaznya ayat ini khitab, tuju kepada Nabi, ya ayyuhan nabi. Allah Ta'ala tidak sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai Nabi, jahidil kuffar. Jahid maknanya qatil, berjihadlah, berjuanglah, berperanglah untuk melawan al-kuffar, orang-orang kafir dan orang munafik. Walaupun ditujukan secara khusus untuk Nabi, tapi perintah ni untuk semua. Sebab tidak mungkin jihad itu Nabi boleh lakukan secara bersendirian. Tak mungkin dia boleh buat seorang-seorang diri ataupun tanpa ada yang lain. Ayat ini Allah Ta'ala suruh Nabi berjihad dan suruh kita semua, orang-orang beriman, untuk berjihad. Baik, di sini kita melihat dari sudut kalimahnya, jahid, berjihadlah. Ini orang kafir dimaksudkan di sini adalah orang-orang kafir yang disebut dalam istilah fiqhnya kafir harbi lah, yang kita dah bincang itu dalam surah Al-Mumtahanah. Dan adapun berlakunya jihad itu kerana apabila mereka bertindak memberikan mudarat bahaya kepada umat Islam, seperti menyerang
perkampungan ataupun negeri umat Islam. Nanti kita akan bincang dalam segmen berikutnya, iaitu ada jihad defensif dan jihad ofensif. Jihad adalah bentuk ad-difa'i, al-jihad al-hujumi. Iaitu apabila difa' ni apabila musuh menyerang negara Islam, maka wajib semuanya melaksanakan jihad secara wajib fardu ain. Adapun yang bersifat fardu kifayah adalah jihad dalam bentuk ofensif, hujum. Ini jihad dalam bentuk dakwah. Bukan untuk berperang tapi untuk dakwah. Dia berbeza tu. Jadi sebenarnya Islam lebih sukakan perdamaian. Peperangan ni sesuatu yang apabila tidak boleh dielakkan, maka berlakulah peperangan. Para jemaah yang dirahmati Allah, banyak dalam Quran kita dapati ayat-ayat yang menggalakkan umat Islam untuk melaksanakan tugas jihad. Kalau tidak mampu jihad dalam bentuk peperangan, kalau kita kata tak boleh buat dalam bentuk itu, buat dalam bentuk yang apa sahaja untuk sumbangan kita untuk agama, untuk tegakkan agama, untuk li'i'la'i kalimatillah. Antaranya dalam ayat di akhir surah Al-Hajj ayat 78, akhir surah, ayat 78 tu ayat yang terakhir, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwajtabakum, dan berjihadlah kamu kerana Allah, semata-mata kerana Allah dan agamanya dengan haqqa jihadih, dengan jihad yang sungguh-sungguh. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 71, ya ayyuhallazina amanu khudhu hizrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah sikap berjaga-jaga, itu ambillah tindakan untuk kamu berhati-hati, berjaga-jaga nak berdepan dengan musuh, sama ada kamu berangkat secara sedikit demi sedikit, maknanya pergi satu rombongan tidak serentak, ataupun pergi semuanya. Maka ada di antara kamu orang-orang yang lambat. Orang Kelantan kata betak, lambat. Fa in asabatkum musibah, jika kamu ditimpa dengan musibah, lalu orang-orang yang lambat untuk pergi berperang berkata, Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada aku kerana aku tidak turut sama dengan mereka yang pergi berperang. Tetapi jika kamu diberi kelebihan, kemenangan dan mendapat harta rampasan perang, lalu lain pula kata mereka. Itu kerana manusia yang malas pergi berperang. Maka Allah Ta'ala memerintahkan falyuqatil fi sabilillah, hendaklah berperang pada jalan Allah oleh orang-orang yang telah menjual kehidupan dunia. Maksudnya orang-orang beriman yang hidupnya untuk akhirat, mereka perlu melaksanakan tugas jihad fi sabilillah. Sama ada mereka dibunuh atau mereka menang dalam peperangan, mereka akan dijanjikan dengan ganjaran pahala yang besar. Baik, kita kembali kepada ayat ke-9, kita nak tengok sikit dia punya penjelasan dalam tafsir Ibn Katsir. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahu perintahnya untuk Nabi SAW jihadil kuffar, berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik, serta waghluz alaihim, bersikap tegas dan kasar terhadap mereka, sama ada yang kafir yang harbi atau munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'ati asyaf. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan tugas jihad fi sabilillah kepada para sahabat yang ditugaskan untuk berperang. Dia perangai sampai Nabi ni macam ni, dia banyak keadaan. Ada kalanya Nabi sendiri yang pergi. Kalau Nabi pergi, itu dia panggil ghazwah. Kadang-kadang ada yang Nabi tak pergi, seperti dia panggil sariyah. Sariyah ni kalau Nabi hantar lebih kurang 400 orang sahabat pergi berperang, itu sariyah. Ada kalanya jash. Jash ni satu bala tentera yang sekitar 800 orang. Jadi dalam istilah fiqhnya dia ada nama-nama yang memberikan perbezaan.
Kalau peperangan yang Nabi sendiri sertai, itu disebut sebagai ghazwah. Jadi di sini kata Ali, Nabi telah memerintahkan berperang ni dalam bentuk dia kata 4 pedang. Disebut pedang ni sebab zaman Nabi senjata yang paling biasa digunakan adalah saif pedang. Pertamanya saifun lil musyrikin, pedang untuk memerangi kaum musyrikin. Yang kedua saif lil kuffar ahlul kitab, untuk memerangi orang-orang kafir di kalangan ahlul kitab. Yang ketiga adalah saif lil munafikin, pedang untuk memerangi orang-orang munafik. Dan yang keempat, saif lil bughati, pedang untuk memerangi golongan yang melampau ataupun orang Islam yang keterlaluan. Kata Ibnu Mas'ud, jahidil kuffara wal munafikin, hendaklah berjihad melawan orang kafir dan munafik. Katanya biyadihi, seseorang tu perlu berjihad dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu dengan lisannya, fa illam yastati' fa biqalbih, kalau tak mampu dengan hatinya. Kalau tak mampu juga hendaklah ditunjukkan kebencian dengan wajahnya. Ayat ini menunjukkan bahawasanya jihad terhadap mereka itu dengan pedang apabila orang-orang munafik lah. Kalau orang munafik itu menampakkan kemunafikan mereka. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ini salah satunya. Kemudian kata Ibnu Abbas, Allah Ta'ala memerintahkan untuk berjihad melawan orang-orang kafir dengan pedang, orang-orang munafik pula dengan lisan. Itu tafsiran Ibnu Abbas. Jihad lawan kafir dengan pedang, itu dengan senjata, orang munafik dengan lisan. Dan tidak boleh bersikap ar-rifqa anhum, berlembut terhadap mereka. Dia soal berlembut, dia itu waktu lain. Ketika kita berdepan dengan kejahatan mereka, kaedah lembut dan diplomasi ini tak boleh digunakan. Kecuali kalau mereka bersedia untuk berundur dan memilih untuk berdamai, yang itu lain. Iaitu kita lebih cenderung untuk berdamai juga. Kalau kita rujuk dalam ayat surah Al-Anfal, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka itu cenderung untuk berdamai, maka hendaklah kamu cenderung kepadanya. Tetapi kena buat persediaan dengan sekadar yang termampu. Dalam ayat 60 surah Al-Anfal juga, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah kamu membuat persiapan untuk berdepan dengan musuh apa yang kamu mampu, iaitu berupa kekuatan. Jadi kekuatan tu perlu ada, tidak cukup dengan setakat berdoa, lepas tu keluar dalam keadaan senjata tidak ada, kelengkapan perang tak ada, tu tak boleh. Salah tu. Perlu adanya ribatil khail, kuda-kuda yang sudah diikat kukuh untuk digunakan dalam peperangan. Turhibu nabihi adu wallahi wa aduwakum, yang mana semua itu kamu dapat menimbulkan rasa gerun takut kepada musuh Allah dan musuh kamu. Maknanya jihad ni dia kena buat dalam bentuk sebaik mungkin. Dalam sebaik mungkin yang seseorang itu mampu lakukan. Bahkan Allah Ta'ala menggalakkan orang-orang mukmin sebagaimana yang dia suruh Nabi berbuat begitu. Kalau rujuk dalam ayat 65 juga surah Al-Anfal, ya ayyuhan nabi ya harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, berilah galakkan kepada orang-orang mukmin untuk qital, untuk berperang. Ini apabila tidak ada jalan lain dah. Maknanya kalau orang kafir tak mahu memilih untuk berdamai ataupun untuk mengelak daripada peperangan tetapi nak berperang juga. Contohnya masa berlakunya peperangan Badar. Tak boleh nak elak. Sebenarnya Nabi tak nak berperang pun. Nabi hanya tahan kafilah perniagaan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika itu mereka pulang daripada Syam menuju ke Mekah. Jadi Nabi minta mereka kembalikan harta-harta yang telah dirampas di Mekah dahulu ketika orang Islam berhijrah ke Madinah. Tapi oleh kerana tak ada jalan lain, mereka nak berperang juga. Akhirnya berlakulah peperangan. Jadi bila berlaku peperangan, Nabi memberi galakan kepada orang mukmin untuk berperang. Wa iyyakum minkum mi'ah. Jika ada di antara mereka 100, maka 100 itu dapat mengalahkan 1000. Kira beratlah. Mana atas seorang lawan 10. Dan jika ada di antara mereka itu
pertama jika ada 20 lawan 200, jika ada 100 lawan 1000. Maka sekarang Allah Ta'ala ringankan untuk kamu kerana dia tahu ada kelemahan di antara kamu. Jika ada di antara kamu 100 yang sabar, maka dapat mengalahkan 200. Jadi peringkat awalnya 1 kena lawan 10. Sekarang ni 1 lawan 2. Itulah dia punya cabaran dalam jihad. Sebab itu Allah Ta'ala menawarkan ganjaran pahala yang besar. Kalau kita baca dalam hadis-hadis berhubung dengan kelebihan jihad ni, kelebihan ganjaran pahala yang besar, kalau seseorang tu mati dalam peperangan melawan orang-orang kafir, maka dia terus dijamin syurga dan diampunkan dosanya seawal titisan yang pertama daripada darahnya. Kemudian kita lihat dalam surah Muhammad. Surah Muhammad ayat yang keempat. Ini surah ni dalam juzuk yang ke-26. Dalam juzuk 26, ayat yang keempat, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, yakni bertemu di medan peperangan, maka hendaklah kamu pukul leher mereka. Cara bunuh yang cepat mematikan orang kafir adalah dengan pukul leher, pancung mereka. Nak menimbulkan rasa gerun takut. Kalau mereka menyerah kalah, tak mahu berperang, maka itu lebih baik, selesai peperangan. Sebab peperangan ni bila tak boleh dielak, kita kena lawan, kita tak boleh menyerah kalah. Hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq. Sehingga apabila kamu sudah dapat menewaskan mereka, sama ada ramai tentera musuh yang cedera ataupun yang mati, maka yang masih hidup itu hendaklah diikat dengan kuat, sama ada fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Sama ada tentera musuh itu kamu lepaskan mereka kemudian secara percuma, ataupun bebas tapi bebas dengan berbayar, dengan ada cagaran. Sehinggalah peperangan itu meletakkan senjatanya ataupun berakhirnya. Dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum. Yang demikian itu kalau Allah Ta'ala kehendaki, nescaya dia boleh memenangkan kamu. Maksudnya kalau Allah Ta'ala kehendaki tak berlaku peperangan, dia boleh memberi kemenangan kepada tentera Islam walaupun tak berlaku peperangan. Tetapi kenapa berlaku juga peperangan? Dan beritahu dalam ayat keempat tu, walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Kerana Allah Ta'ala mahu menguji setengah kamu dengan setengah lain. Mahu diuji. Kita kena sedar, ya, kita hidup di dunia memang kita diciptakan untuk diuji. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kami ciptakan manusia daripada air benih yang bercampur. Bila dah jadi manusia, lahir ke dunia, kami nak uji manusia. Lalu kami jadikan dia bersifat sami'an basira, boleh mendengar, melihat. Dan salah satu bentuk ujian ialah berdepan dengan musuh kita, musuh umat Islam, musuh Islam itu sendiri. Kalau kita fikir cara akal kita lah, kita katakan senang kalau Allah Ta'ala jadikan semua manusia ni beriman. Semua manusia ni Islam. Tak payah memikir nak perang, nak gapo, semuanya senang lah. Maknanya semuanya hidup aman damai. Tapi Allah Ta'ala sedia mengetahui tabiat dan perangai manusia tidak begitu. Adanya peperangan apabila mereka nak mempertahankan apa yang mereka nak pertahankan. Dan apabila kita nak menegakkan kebenaran, kaedahnya mesti ada yang menentang, ada yang lawan. Jadi tak boleh dielak. Jika Allah Ta'ala mahu memberi kemenangan, maka tak berlaku peperangan. Tetapi Allah Ta'ala mahu menguji, maka dengan ujian itu ada di antara orang-orang yang mati syahid. Yang mati syahid dalam peperangan. Walladzina qutilu fi sabilillah. Orang-orang yang terbunuh pada jalan Allah, maka Allah Ta'ala tidak falan yudilla a'malahum, tidak sia-siakan ganjaran pahala untuk mereka. Jadi perintah berjihad dalam ayat ni untuk melawan orang-orang kafir dan munafik secara khusus yang disebut sebagai jihad dalam bentuk qital. Jihad dalam bentuk qital. Boleh juga berlaku jihad dalam bentuk kita menyebarkan ilmu,
kita mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Apa dia lagi? Apa-apa sahaja kerja yang kita kata untuk agama, maka dia anggap jihad. Tetapi bila dalam ayat-ayat yang sebut jihad dalam bentuk qital, maka itulah yang asalnya. Kemudian kita melihat kepada penggunaan istilah jihad dalam Quran, tadi dah disebut jihad secara khusus untuk qital. Pertamanya digunakan dalam Quran, dalam Quran dan Sunnah, jihad dalam bentuk kita kata melawan hawa nafsu. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasai dalam Sunan Kubranya, al-mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillah. Orang yang dianggap mujahid. Mujahid ni orang yang berjihad ialah seseorang yang berjihad melawan hawa nafsunya pada jalan Allah. Ni pun payah juga sebab kita nak lawan musuh yang ada dalam diri kita. Nafsu ni dia punya keinginan dia berlawan dengan kehendak Allah. Kita kata contoh macam salat subuh lah. Nafsu kita ni suka tidur. Lagi lama tidur lagi sedap. Tapi kita kena lawan keinginan nafsu yang nak terus tidur sebab kita wajib salat subuh. Itu baru satu contoh, belum lagi yang lain-lain. Kemudian datang juga dalam Quran jihad dengan maksud dakwah. Yang kita dah bincang mula-mula tadi, itu jihad dalam bentuk perang melawan orang kafir. Allah Ta'ala berfirman ni ayat dalam surah Al-Furqan ayat 52. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Janganlah kamu ikut kehendak orang-orang kafir. Secara khusus Nabi diberi perintah fala tuti'il kafirin, jangan kamu taati, jangan ikut kemahuan kehendak orang-orang kafir. Wajahidhum, dan berjihadlah melawan mereka dengan Quran itu. Wajahidhum bihi, ada bihi itu bil Quran. Berjihadlah untuk berdepan dengan orang-orang kafir menggunakan Quran. Maksudnya Allah Ta'ala suruh Nabi berdakwah dengan bersungguh-sungguh dalam usaha menyampaikan Quran. Jadi jihad dalam ayat ini, ayat 52 surah Al-Furqan, bukan jihad dalam bentuk peperangan, jihad dalam bentuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Ayat ini adalah ayat Makkiyah, diturunkan semasa Nabi berada di Mekah sebelum berhijrah. Adapun jihad secara peperangan dan medan peperangan ketika itu belum ada lagi lah. Sebab jihad dia berlaku setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Dan kita melihat dalam sirah Nabi, semasa tempoh 13 tahun, selama tempoh 13 tahun Nabi berada di Mekah, tak berlaku peperangan dengan orang-orang kafir. Sebab keadaan ketika itu tidak munasabah untuk mereka mengangkat senjata melawan orang-orang kafir, tak munasabah. Jadi kena tengok kepada situasi yang sesuai. Tapi bila berada di Madinah, mulalah berlaku peperangan demi peperangan. Sebab keadaan tidak boleh dielak. Dalam Quran juga jihad dengan maksud usaha untuk agama. Tadi pun dah disebut, itu berdasarkan ayat di akhir surah Al-Ankabut, ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, berusaha, bersungguh-sungguh kerana kami, fina tu fillah, kerana Allah Ta'ala, ataupun kerana agama kami akan tunjukkan untuk mereka jalan-jalan kami. Dan termasuklah jihad dalam ayat ini adalah seperti menuntut ilmu. Kita belajar, kita menuntut ilmu itu termasuk jihad juga. Berdakwah, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan kerja-kerja kebajikan, kerja sukarelawan, dan apa sahajalah yang memberi manfaat untuk agama, maka termasuk jihad untuk agama. Dan akhir sekali, hak telah kita bincangkan tadi, itu jihad melawan musuh Islam. Hak ni yang kemuncak, hak ni hak utama. Sebab kekuatan kita letak situ, tapi disebabkan kita lihat dunia akhir zaman ini umat Islam semakin lemah, semakin lemah, di mana tidak berlakunya jihad secara ofensif. Kita kata defensif ni tak berlaku tempat kita lah, mungkin berlaku tempat lain lah. Tapi pun tak cukup kekuatan. Kita melihat contohnya di Syria. Syria ni bukan melibatkan orang luar, tapi dalam negara yang sama.
Di Palestin lah contoh paling dekat, Palestin dengan Yahudi, Israel. Umat Islam di Palestin dari segi dia punya kerajaan dia tak adalah kekuatan yang kuat sebagaimana Israel, sebab Israel ini dapat sokongan daripada negara-negara kafir yang menyokong mereka. Jadi kekuatan persenjataan tidak seimbang. Jadi menyebabkan dengan mudah umat Islam yang kita lihat di Palestin diperkotak-katikkan ataupun ditindas dengan cara yang sangat menyedihkan kita. Kemudian kita nak pergi kepada bahagian segmen ketiga tentang pembahagian jihad kepada jihad ofensif dan jihad defensif. Defensif atau ad-difa'i adalah jihad yang dilakukan apabila sesebuah negara Islam diancam oleh musuh. Ini banyak berlaku zaman Nabi. Peperangan Badar, ya, itu defensif. Dan peperangan Uhud pun sama juga. Bukan Nabi dan para sahabat yang pergi menyerang orang kafir di tempat lain, tapi mereka yang menyerang kota Madinah semasa peperangan Uhud kerana nak balas dendam kekalahan mereka dalam peperangan Badar. Begitu juga semasa peperangan Ahzab pun sama juga. Bukan tentera Islam yang pergi menyerang mereka, tapi mereka yang datang ke Madinah untuk menyerang tentera Islam. Apa pentingnya jihad defensif ni? Kepentingannya adalah untuk ada seorang jemaah belum tutup mic tu, tolong tutup ya, ada gangguan bunyi. Kepentingan jihad defensif, jihad dalam bentuk nak difa', mempertahankan negara Islam ialah supaya Islam tidak terus dihina dan dicabuli oleh pihak musuh. Itulah pentingnya dalam Islam ni, dia kena ada ribat, ada kawalan sempadan. Perlu sentiasa ada, bukan setakat kawalan sempadan daripada mengelak daripada orang luar masuk, kita kata pendatang asing tanpa izin. Ialah kita lihat kadang-kadang parti PATI, pendatang asing tanpa izin, boleh begitu mudah masuk, bukan setakat negara kita, juga negara lain. Kita kata kalau mereka yang datang ni tak bawa senjata pun dengan mudah boleh menceroboh masuk. Bagaimana kalau yang datang tu masuk dengan niat yang buruk untuk menyerang mana-mana negara lah. Kita melihat ini sesuatu yang lebih bahaya. Maka dia punya ribat. Ribat ni maknanya kaedah kawalan di sepadan tu kena diperteguhkan lagi. Sebab tu ada hadis yang khusus Nabi sebut, ribatu yaumin walailah, berjaga di persempadanan walaupun hanya sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan serta qiyam dari segi ganjaran pahala. Sebab kalau kita puasa, Cik Halimah minta tolong tutup mic ya, dia ada gangguan bunyi. Sebab kalau kita puasa, kita solat, pahala-pahala tu untuk kita je. Tapi kalau kita berkawal di sempadan, menjaga sesebuah negeri atau sesebuah daerah umat Islam supaya tidak dapat diceroboh oleh musuh, maka kita telah memberi kebaikan kepada semua ataupun kepada ramai. Jadi apabila musuh menyerang, maka menjadi hak bagi pihak yang diperangi, pihak mangsa ni, untuk mempertahankan agamanya, jiwanya, keturunannya, akalnya, harta bendanya. Ada 5 perkara yang perlu kita jaga, dipanggil ad-daruriyat al-khams, 5 perkara yang sangat penting untuk dijaga, itu hifzul din, jaga agama, hifzul an-nasal, jaga keturunan, hifzul akal, jaga akal, hifzul mal, jaga harta, dan jaga marwah ataupun jaga harga diri. Itu di antara perkara yang perlu dipertahankan oleh umat Islam. Kemudian jihad secara ofensif. Yang defensif tu hukumnya fardu ain bila musuh menyerang negara Islam.
Yang ofensif adalah jihad dalam bentuk dakwah sebenarnya. Hak ni digerakkan oleh pihak berkuasa. Sebab tu kita kena faham jihad dalam Islam ni dia bukan boleh buat pandai-pandai kita gitu je. Jihad ni dikira ibadat. Sebagaimana kita solat, kita puasa, dia ada syarat-syarat dia, dia ada rukun-rukun dia. Dia tak boleh kita pandai-pandai nak buat-buat sendiri. Perlu kita akur dengan syarat itu. Kalau seseorang itu bertindak sendirian, tidak mengikut arahan daripada pihak atasan, maknanya tidak ada sistem, tak ada tanzim, jadi kucabarah habis lah. Kelantan kata kucabarah habis. Dia mesti susun atur tu daripada pihak atasan. Maka pihak atasan yang kena menggerakkan usaha dakwah dalam bentuk jihad. Bukan nak berperang, berdakwah. Maka apabila Nabi SAW menghantar para sahabat untuk ekspedisi sebegini, biasanya jihad ofensif ni dia dalam bentuk syariah. Syariah itu dalam bentuk ekspedisi jihad yang Nabi hantar beberapa orang sahabat. Biasanya kalau syariah ni berapa ratus lah. Maka Nabi pesan, Nabi kata bila kamu pergi, kalau rujuk dalam hadis Sahih Muslim, bila Nabi hantar, biasanya Nabi hantar mereka keluar waktu awal pagi hari Khamis. Hari Khamis, keluar Nabi pesan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bila kamu sampai sesuatu tempat, pertamanya ajak mereka untuk terima Islam, perkenalkan Islam ini. Baik, kalau mereka terima, alhamdulillah, selesai, tak perlu berperang. Jika mereka tak nak terima, beritahu mereka bahawa mereka perlu duduk di bawah kekuasaan Islam dengan membayar jizyah, cukai jizyah. Dalam Quran sebut dengan jizyah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Hendaklah kamu memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab, dan mereka tidak menganut agama yang benar. Mereka itu dari kalangan ahlul kitab, sehinggalah hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Itu boleh rujuk dalam ayat 29 surah At-Taubah. Sehinggalah mereka memberi jizyah. Jadi Nabi pesan kepada sahabat yang dihantar untuk berperang, pertama, dakwah mereka. Jika mereka terima Islam, selesai. Jika mereka tak nak, mereka kena sedia tunduk di bawah pemerintahan Islam dengan membayar jizyah. Jika yang kedua-dua ni mereka tak terima, maka akhirnya barulah berperang. Tapi berperang tu pun bukan terus pilihan ketiga. Jika mereka nak berdamai, katakanlah, nak musalamah berdamai, maka dia ada pula cara-caranya. Musalahah, berdamai. Dan akhir sekali lah, kalau tak ada pilihan kecuali berperang, maka berperang. Berperang pun hanya menyerang pihak tentera sahaja. Tidak boleh dalam Islam peperangan di mana tentera Islam menyerang kanak-kanak tak boleh, orang tua tak boleh dibunuh, kaum wanita tak boleh dibunuh. Kalau orang-orang kafir itu berada di tempat ibadat mereka pun tak boleh dibunuh. Ini sesuatu yang memang sudah diketahui secara asasnya dalam kaedah peperangan sejak zaman dahulu. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita ambil sedikit beberapa dalil yang menunjukkan fadilat dan kelebihan jihad fi sabilillah. Betul lah, kita yang hidup di akhir zaman ini, kita dibuai dengan kesenangan. Sebab apa? Sebab kita Islam sampai ke tanah Melayu, di tempat kita di Nusantara lah secara umum, ataupun di Malaysia ni secara khususnya, kita terima dengan sebab kita dah lihat, bila kita celak mata, kita lahir di sini, kita lihat orang tua kita, datuk kita, semua dah Islam. Alhamdulillah. Kita hidup dalam masyarakat Islam dan kita boleh melaksanakan perintah agama dengan mudah. Berbeza dengan Nabi dan para sahabat, mereka bermula dengan cabaran yang sangat besar. Nak tegakkan Islam macam di kota Madinah sendiri, banyak cabaran. Bukan sahaja cabaran dari kalangan musuh dalaman, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, bahkan cabaran daripada luar, khususnya kaum musyrikin Mekah. Orang-orang musyrikin tak puas hati bila Nabi dah
dah berhijrah ke Madinah, mereka tak puas hati bila melihat Islam semakin kuat di kota Madinah. Maka berlakulah peperangan demi peperangan kerana ia sudah tidak boleh dielakkan. Baik. Dalam hadis yang sahih banyaklah. Kalau kita buka dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, ambil hadis-hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Tadammana Allahu liman kharaja fi sabilih, la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili, wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli, fahuwa dhaminun an udkhilahu al-jannah." Allah Ta'ala beri jaminan, sesiapa yang keluar pada jalannya, jalan untuk berjuang demi agamanya, yang mana tidaklah dia keluar semata-mata keluar untuk jihad. Allah Ta'ala kata jihad untuk pada jalanku. Dan kerana imannya kepadaku, membenarkan ia akan Rasulku, bahawa dia dijamin untuk aku masukkan ia dalam syurga. Mana untunglah. Dah diberi jaminan akan masuk syurga. Ataupun kalau dia tidak mati dalam peperangan, dia dapat kembali kepada keluarganya, au arji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu bima nala min ajrin aw ghanimah. Ataupun aku kembalikan ia ke rumahnya. Maksudnya dia tidak mati dalam peperangan, dia dapat pulang ke rumah, tetapi dia pulang dengan membawa ganjaran pahala jihad fi sabilillah. Macam kita pergi ke masjid lah, kita ke masjid, salat 5 waktu, kita pulang dengan mendapat pahala kita salat berjemaah. Pahala kerana kita berjalan ke masjid. Pahala jauhnya rumah kita daripada masjid. Kalau untuk jihad fi sabilillah, lagi besar pahala. Ataupun dia mendapat ghanimah, harta, rampasan harta dalam peperangan lah, harta ghanimah. Walladhi nafsu Muhammad biyadihi ma min kalmin yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamah kahayatihi yauma kulima launuhu laumuddam wa rihu misk. Dan tidaklah apa-apa kecederaan luka yang berlaku pada fi sabilillah kecuali orang tu datang di hari kiamat dalam bentuk yang sama macam tu juga, dengan kecederaan luka yang dia alami. Kalau dia mati, maka dia dianggap mati syahid. Launuhu launuddam, warnanya warna darah, warna merah lah. Dan baunya adalah rihu misk, bau kasturi. Abu Hurairah menceritakan, dia kata ada seorang lelaki di antara sahabat Nabi yang telah melalui satu tempat. Tempat yang dilihat di situ ada sumber air yang baiklah. Dia negara Arab ni tak ada sungai. Kebetulan tempat tu dia lalu ada sumber air di tengah pada pasir yang kita panggil oasis. Oasis ada air dan mungkin ada sedikit tumbuh-tumbuhan. Lalu tempat itu menimbulkan rasa kagum. Dia kata, "Lau i'tazaltun nas fa aqamtu fi hadha asy-syi'b." Kan elok kalau aku dapat mengasingkan diri daripada manusia, aku duduk di sini untuk beribadat. Aku tak perlu bersama dengan orang lain. Aku fikir nak buat ibadat. Adakah cadangan dia tu dipersetujui oleh Nabi? Nabi kata, "La taf'al," jangan buat begitu. Niat dia baik, niat dia nak beribadat kepada Allah, duduk satu tempat yang sangat selesa, ada air, ada tumbuh-tumbuhan. Nabi kata jangan buat begitu, sebab kamu perlu untuk keluar bersama dengan orang lain, berjihad fi sabilillah. Fa inna muqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salatihi fi baitihi 70 aman. Bahawa beradanya seseorang di antara kamu fi sabilillah, kalau dia keluar untuk fi sabilillah berjihad, lebih baik daripada salatnya di rumahnya 70 tahun. Lebih baik daripada salatnya 70 tahun. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wa yudkhilakum al-jannah. Tidakkah kamu suka bahawa Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu dan dia masukkan kamu dalam syurga? Ughzu fi sabilillah, berperanglah pada jalan Allah. Man qatala fi sabilillah, sesiapa yang berperang pada jalan Allah, walaupun dengan sekadar fuaqa naqah, iaitu sekadar memerah susu unta, bukan lama pun. Kalau seseorang tu dia keluar, mungkin tak lama lah. Tempat berperang tu tidak jauh daripada kota Madinah, dia pun berperang tidak lama, walaupun sekadar perah susu unta, wajabat lahu al-jannah, sudah dianggap wajib
baginya syurga. Dalam hadis Sahih Bukhari pula, ma ighbarrat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar. Tiadalah dua kaki seorang hamba itu berdebu. Maksud berdebu tu, dia pernah keluar untuk berjihad fi sabilillah, maka kaki dia berdebu, maka tidaklah kaki yang berdebu itu disentuh oleh api neraka. Maka dia dijamin selamat daripada api neraka. Sebelum ini kita dah bincangkan dalam ayat sebelum ni tentang ku anfusakum wa ahlikum nara tu. Peliharalah diri dan keluarga kamu daripada api neraka. Antaranya kita jaga salat kita, kita bersedekah, berpuasa. Dan salah satunya adalah jihad fi sabilillah. Cuma peluang jihad zaman sekarang ni sangat hampir-hampir tiada lah. Kalau jihad dalam bentuk qital. Tinggal lagi jihad dalam bentuk kita menyampaikan ilmu, kita cuba cari peluang. Ni pun kita kata nak dakwah orang kafir pun sekarang ni pun masih payah. Siapa di antara kita yang pernah jumpa orang bukan Islam, bercakap tentang Islam, dakwah, akhirnya orang bukan Islam tu masuk Islam? Cuba tanya masing-masing ni. Seramai yang dapat ikuti tadabbur pagi ni, siapa di antara kita yang selama kita hidup di dunia, mungkin dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, siapa di antara kita yang telah berjaya mengislamkan seorang yang asalnya bukan Islam? Itu sebenarnya tujuan jihadnya. Bukan nak berperang, sebenarnya nak ajak manusia selamatkan diri mereka daripada kekafiran, menjadi seorang Muslim yang mukmin, ikut perintah Allah, ikut ajaran agama Allah, selamatlah mereka dunia dan selamat di akhirat. Selamat daripada azab Allah dan masuk ke syurga. Menarik untuk kita melihat dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebut yadhakullah ila rajulaini kepada sebelah hadis tu. Allah Ta'ala ketawa, Nabi sebut. Ada ulama tafsir, ketawa ni maksud Allah Ta'ala redha dan suka. Bila Nabi sebut sesuatu sifat Allah, kita kena faham dia adalah sifat yang khusus yang tidak sama dengan sifat makhluk. Ketawa kenapa? Kerana Nabi kata dua orang lelaki ni dia keluar berjihad fi sabilillah. Seorang tu bunuh orang ni, A bunuh B, B mati syahid. A ni tentera kafir, dia bunuh tentera Islam ni. Tentera Islam ni mati syahid, masuk syurga. Okay, masuk syurga. Satu ketika A yang dulu kafir ni, dia pula masuk Islam. Dulu dia berperang bagi pihak tentera kafir dan dia telah bunuh tentera Islam yang menyebabkan tentera Islam tu mati syahid dan masuk syurga. Tak lama kemudian, A ni masuk Islam dan berperang bagi pihak tentera Islam, dia pula dibunuh oleh tentera kafir yang lain, akhirnya dia pula mati syahid. Dulu dia bunuh orang Islam, menyebabkan orang Islam tu mati syahid, sekarang dia pula dibunuh oleh orang lain dan dia pula mati syahid. Akhirnya, ialah kalau kita kata mereka bertemu di syurga, B ni kata, aku mati syahid sebab kamu yang bunuh aku. A pula kata, ya, sebelum aku mati, aku masuk Islam, kemudian aku berperang bagi pihak tentera Islam, ada tentera kafir yang lain pula bunuh aku pula mati syahid. Itu ketentuan Allah. Jadi tak timbul seam mereka nak berhasad neki dan nak balas dendam dalam syurga dah, sebab kedua-dua mereka mati syahid. B mati syahid dibunuh oleh A, A pula mati syahid dibunuh oleh tentera kafir yang lain setelah A masuk Islam. Ini perkara yang tidak mustahil berlaku dan pernah berlaku zaman sahabat dahulu. Ada satu cerita, kalau tak silap dalam peperangan Uhud, ada seorang tentera pihak musyrik, orang musyrik yang nak menyertai Nabi dalam peperangan Uhud. Bila dia nak ikut, Nabi kata, adakah kamu Muslim? Dia kata dia tidak Islam. Tak pasti dia tu musyrik ke dia Yahudi. Nabi kata tak boleh, kamu nak berperang, tidak sah perang ini. Macam kita solat lah, solat itu tidak sah, puasa itu tidak sah, kecuali yang melakukan ibadat solat dan puasa itu adalah Muslim. Sama juga jihad. Orang nak pergi berjihad, kalau dia nak berperang bagi pihak tentera Islam, maka dia kena masuk Islam. Dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi orang ni pun kata tak apa, dia bersedia untuk berperang bagi pihak tentera Islam, dia pun masuk Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah dan dia terus menyertai tentera Islam. Ditakdirkan hari itu dia mati syahid. Bila mati syahid, Nabi kata apa? Nabi kata amila qalilan wa ujira kathiran.
Nabi kata orang ni amalannya sedikit tetapi pahalanya besar. Dia tak pernah salat, dia tak pernah puasa, dia tak pernah sedekah sedikit pun. Hari itu dia masuk Islam, hari itu dia pergi berperang, hari itu juga dia mati syahid, terus ke syurga. Dengan rahmat Allah, dia mati syahid, terus ke syurga. Walaupun dia tak pernah salat. Kerana tidak sempat untuk salat. Dia masuk Islam hari itu, dan hari dia masuk Islam jugalah dia menyertai peperangan. Subhanallah. Inilah yang dikatakan rahmat Allah. Kemudian kita ada sedikit masa lagi. Sesiapa yang tidak ada dalam hatinya niat. Ini dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih daripada Abu Umamah Al-Bahili. Man lam yaghzu au yujahizu au yujahiz ghazian. Sesiapa yang tak pernah berperang. Berperang ni maksudnya tak pernah menyertai peperangan melawan orang-orang kafir. Oleh kerana sekarang ni kita kata di tempat kita tak ada perkara yang sebegini, maka kita kena tukar dalam bentuk dakwah. Sebab kita dah lihat definisi jihad tadi, salah satu dalam bentuk dakwah. Menyampaikan Islam kepada orang bukan Islam, menyampaikan ilmu kepada orang-orang Islam untuk menghilangkan kejahilan mereka. Ataupun apa sahaja usaha yang boleh memberi manfaat untuk agama, maka termasuk jihad. Walaupun secara khususnya ghazwun, ghaza yaghzu ni maksudnya berperang dengan senjata. Ataupun orang tu tidak pernah memperlengkapkan, memberi persiapan untuk orang pergi berperang. Kalau dia tak mampu, mungkin dia ada keuzuran. Dalam Quran disebut ada 3 golongan yang Allah Ta'ala beri pengecualian yang mereka tak perlu pergi berperang. Mereka yang pertama yang a'raj, yang tempang. Tempang ni bahasa kita OKU lah. Orang OKU. Yang kedua orang yang buta. Dan yang ketiga orang sakit. Laisal a'ma harajun. Wala 'alal a'raj harajun. Wala 'alal maridi haraj. Tiada menjadi kesalahan bagi orang yang buta ataupun orang yang a'raj, yang tempang, yang cacat anggota badannya ataupun yang sakit, untuk mereka tidak pergi berperang, tak menjadi kesalahan. Tetapi kalau mereka itu sihat, mereka mampu keluar, maka wajib apabila adanya perintah untuk mereka pergi. Jadi sesiapa yang tidak pernah berperang, tidak pernah menyediakan kelengkapan bagi orang yang berperang, ataupun menjaga kebajikan ahli keluarga bagi orang yang telah pergi berperang. Mana dia tak terlibat langsung dengan usaha-usaha dakwah dan jihad fi sabilillah, maka asabahullahu biqari'atin qabla yaumil qiyamah. Allah Ta'ala akan timpakan kepadanya dengan suatu musibah yang berbentuk qari'ah, suatu kejutan yang besar. Tak tahulah macam mana, tu kena tengok dalam syarah hadis ni. Makna dia akan mendapat kesusahan sebelum berlakunya hari kiamat. Kerana dia hidup tak fikir pun untuk kepentingan agama. Dia hanya fikir hidup ni untuk bekerja, cari duit, cari harta, makan minum, meneruskan kehidupan, menunggu mati. Tapi apa manfaat, apa yang kita boleh beri manfaat untuk agama? Itu kita kena fikir apa yang telah kita buat sebagai sumbangan kita untuk agama Allah. Allah Ta'ala tidak tanya berapa banyak kita buat, adakah kita pernah buat ataupun tidak. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita, sebenarnya tajuk ni panjang, kalau kita nak baca semua, nak bincang semua, memang tak habislah dengan tempoh 1 jam ni. Walaupun kita hanya ambil 1 ayat, tapi dia banyak, boleh dikaitkan dengan banyak ayat-ayat lain. Sebab dalam Quran terlalu banyak jihad yang didatangkan dengan maksud peperangan. Untuk poin yang keempat yang telah saya highlightkan, itu berhubung dengan kedudukan jihad di kalangan umat Islam sampai sekarang ni. Apabila umat Islam meninggalkan dua-dua bentuk jihad defensif ataupun satu lagi ofensif, jihad ad-difa'i wal jihad al-hujumi, maka umat Islam menjadi hina dan rendah. Ini yang realiti yang kita lihat yang berlaku. Ketika etnik Uyghur di China dianiaya, kita tak boleh buat apa. Dulu berlaku di Allahu Akbar. Banyak wilayah-wilayah di sempadan Rusia.
kemudian termasuk di Syria, di Palestin. Ia yang paling dekat dengan kita, etnik Rohingya di Rakhine di Myanmar lah. Pun kita tak boleh buat apa. Maksud kita ni adalah negara-negara umat Islam hanya setakat aku melihat aja. Kan kita ada negara OIC, dia panggil negara Persatuan Negara Islam, tapi setakat I see you and you see me. Aku tengokmu, muka lihat aku, tu ya. Setakat tu je. Tapi kita punya tindakan tu tak lebih daripada tu lah. Tapi kita fahamlah dalam situasi dunia sekarang ni, kita OIC ni salah satu pertubuhan negara-negara Islam, tetapi yang lebih kuat lagi atas apa dia dunia sekarang ni, UN, United Nation, yang beribu pejabat di New York. Jadi sebenarnya kita nak bertindak lebih, itulah kita melihat kedudukan peta dunia tu macam tu. Baik. Ketika turunnya ayat dalam surah dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Hendaklah kamu belanjakan harta kamu pada jalan Allah dan jangan kamu campakkan kedua tanganmu dalam kebinasaan, iaitu dengan bersifat bakhil dan tidak mahu infak fi sabilillah. Ayat ini turun sempena dengan tindakan sebahagian umat Islam di zaman Nabi SAW yang pada awalnya mereka lazim sedekahkan harta mereka untuk jihad fi sabilillah. Setelah beberapa ketika bila umat Islam dilihat dah kuat dah, ataupun dah gagah dah, dan menjadi golongan majoriti umat Islam semakin ramai, lalu sebahagian mereka dah berhenti daripada sedekah, tak mahu sedekah. Dia kata sedekah buat apa dah, Islam dah kuat dah, kalau tak sedekah pun musuh tak berani serang kita dah. Lalu turunlah ayat ini untuk menegur perbuatan mereka yang tidak mahu bersedekah. Maknanya sekarang ni antara cara yang kita boleh buat untuk beri sumbangan bagi jihad fi sabilillah adalah infak. Dengan cara infak, dengan cara memberi sumbangan dalam bentuk harta benda. Kalau tak mampu berjihad pun sekurangnya kita membantu mangsa-mangsa yang menjadi penganiayaan dalam peperangan yang berlaku. Kalau dalam isu sekarang ni adalah kita memberi sumbangan untuk membantu umat Islam yang tertindas di Palestin. Ada yang bertindak lebih berani, macam kita tengok Ustaz Abid Liu dengan dia punya kru dia, dan dia pergi sendiri untuk menyampaikan sumbangan kepada umat Islam di sana. Kita tak mampulah untuk sampai setara tu, tapi kalau kita mampu memberi sumbangan melalui mana-mana badan yang menyalurkan bantuan, itu dah dikira okey dah dengan apa yang kita boleh buat. Kemudian dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud daripada Abdullah bin Umar, idza tabaya'tum bil 'ainati wa akhadhtum aznab al baqar, apabila kamu lebih suka dengan urusan jual beli secara 'ainah ni, jual beli secara kredit. Kredit ni maknanya jual beli secara berhutang. Sebab apa? Sebab pitih banyak, tapi zaman sekarang ni jangan dah guna kad kredit, sebab kita boleh jual beli secara kad debit, lebih mudah. Ataupun Nabi kata kamu lebih suka dengan kerja bersama dengan aznab al-baqar, ekor-ekor lembu. Ni sibuk dengan kerja pertanian, sibuk dengan urusan jual beli, dengan pertanian. Wa raditum bizar'i, dan kamu redha dengan usaha bertani kamu. Wa taraktum, akhirnya semua kerja-kerja kamu tu menyebabkan kamu meninggalkan al-jihad, jihad. Kerja tu tak salah. Kita nak cari rezeki, nak bercucuk tanam, nak menternak binatang tu tak salah, sebab kita perlu cari rezeki. Tapi janganlah usaha mencari rezeki menyebabkan kita mengabaikan keperluan untuk khidmat kepada agama. Itu maksudnya. Jangan kita mengabaikan khidmat kepada agama. Hanya fikir kerja untuk cari pitih,
apa usaha kita untuk sumbang kepada agama. Jadi bila kamu wataraktum al-jihada sallatallahu alaikum dhullan ataupun dhillan, meninggalkan jihad, nescaya Allah Ta'ala jadikan kamu dikuasai oleh kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dan tidaklah diangkat kehinaan itu sehingga kamu kembali kepada agama kamu, yakni kembali kepada melaksanakan jihad atau melaksanakan usaha untuk berkhidmat kepada agama. Sebagai penutup, ini dah 7.30 dah. Kita lihat akhir surah At-Taubah. At-Taubah ni ayat-ayat yang penuh dengan jihad fi sabilillah. Sebab itulah salah satunya satu-satunya surah yang diharamkan kita baca al-basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim di awal surah adalah surah At-Taubah. Bahkan tak ditulis bismillah di awal surah ni, kerana dia ada kaitan dengan peperangan. Baik, kita lihat dalam ayat yang ke-120. Maka li ahli al-Madinah wa man hawlahum min al-Arab. Tidak boleh bagi penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang ada di sekitarnya ay yatakhallafu an Rasulillah, bahawa mereka takhalluf. Takhalluf ni tidak ikut serta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berperang. Bila Nabi panggil untuk pergi perang, kena pergi. Tidak boleh bagi penduduk Madinah yang tinggal bersama dengan Nabi, termasuk orang-orang Badui, orang Arab kampung yang tinggal di sekitar kota Madinah, tiba-tiba mereka mengambil sikap takhalluf. Takhalluf maknanya tidak ikut serta. Sikap berkecuali, tak boleh. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsih. Dan tidak patutlah mereka mengasihi diri mereka sendiri dengan tidak menghiraukan Nabi. Iaitu mereka lebih fikir diri mereka dan tidak fikir kepentingan agama untuk membantu Nabi. Sebab kalau Nabi nak pergi seorang tak boleh, jihad ni dia perlu kepada ramai. Yang demikian itu kerana mereka yang keluar berjihad, tiadalah mereka ditimpa oleh zama'un. Zama'un maknanya dahaga, ataupun mereka merasa penat, letih, ataupun mereka merasa makhmasah, rasa lapar, ataupun apa sahaja kesusahan yang mereka lalui, yang mereka mereka pijak atau mereka berada di tempat yang menimbulkan kemarahan orang kafir, melainkan semua kesusahan yang mereka lalui, lapar, dahaga, letih, orang kafir marah, semuanya itu kutiba lahum bihi amalun salih, ditulis untuk mereka dengan semua itu pahala amal salih. Pahala amal salih yang dikatakan keluar jihad tu dah ditulis pahala dah. So dapat harta ghanimah, dapat mati syahid, itu cerita lain pula. Keluar aja dah dikira dapat pahala, kerana Allah Taala tidak mengsia-siakan ganjaran pahala bagi orang yang berbuat baik. Dan tidaklah kamu nafkahkan sama ada yang kecil yang besar, ataupun kamu pergi sesuatu tempat, kecuali Allah Ta'ala akan tulis untuk diberi balasan dengan sebaik-baik apa yang kamu lakukan. Kemudian akhir sekali ayat 122, tidaklah patut bagi orang mukmin keluar berperang semuanya. Kalau perang dalam bentuk ofensif, hujum, dia tidak fardu ain, ini fardu kifayah. Jadi mana yang patut pergi, pergilah. Tapi jangan pergi semua. Kena ada juga sebahagiannya keluar untuk menuntut ilmu. Kena bagi. Keluar untuk belajar, untuk berperang. Pernah berlaku seorang anak yang masih kecil, umur berapa tahun baru. Dia keluar, jumpa Nabi nak berperang. Nabi kata, macam mana keadaan ibu dan ayahmu? Dia kata, aku tinggalkan mereka berdua dan kadang menangis. Nabi kata, tak perlu. Kamu masih kecil, kamu pulang ke rumah, berbaktilah kepada ibu bapa kamu, itulah jihad kamu. Kembalikan mereka itu ketawa, dan kamu tak perlu keluar. Maknanya dalam bentuk jihad yang hujumi, dalam bentuk ofensif, anak kena izin kepada ibu bapa. Itu kena bincang secara lebih jelas dalam kitab fiqh lah. Cuma ni untuk kita tadabbur ni, kita ambil beberapa poin yang kita boleh kaitkan dengan tajuk kita bincangkan hari ini. Jadi jihad ni dah ada dua bentuk. Kesimpulannya jihad defensif. Defend ni untuk kita defend lah, untuk difak, mempertahankan negara ketika musuh menyerang. Hukumnya fardu ain. Yang kedua jihad dalam bentuk hujum. Hujum dalam bentuk ofensif. Jihad dalam bentuk dakwah.
masuk ke sebuah tempat untuk dakwah, sama ada mereka terima Islam ataupun mereka bersedia untuk bayar jizyah, ataupun pilihan terakhir berlakunya peperangan. Sekiranya tidak boleh dielakkan. Dan itulah yang telah berlaku dalam kehidupan para sahabat setelah Nabi wafat. Para sahabat yang tidak kata duduk, Kelantan kata duduk cokoh Madinah aja untuk cokoh pergi masjid, kata solat 5 waktu, tak. Mereka masing-masing keluar untuk berjihad, untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Maka sampailah Islam ke Iraq, ke Mesir, ke negara-negara Afrika, sampai ke setengah negara Eropah, bahkan sampai ke tanah Melayu. Hasil usaha dakwah. Dakwah dan jihad. Dakwah dan jihad sekaligus. Wallahu a'lam. Kita buka untuk persoalan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Gini ada 2-3 soalan ni Ustaz. Ya, Yang tak apa saya tulis. Khalid bin Al-Walid ini setahu dia mati tidak dalam perang, mati atas katil Ustaz tak? Betul? Adakah mati dia tu dikira mati syahid juga? Yang pertama. Yang kedua, nak ajar orang Bukit Selang ni Ustaz, dia bagi saya lah, dia perlu kepada satu ilmu berhujah. Sebab kita tahu kalau tak ada hujah, kita nampak Islam ni macam tak betul. Contohnya, bila saya pernah berhujah dengan orang Bukit Selang, jadi bila kita nak mati hujah dengan hujah akal ni, kita tak ada ilmu benda gitu. Jadi jadi kena ada ilmu suku pada pandangan Ustaz. Yang ketiga Ustaz, cukup kau tidak kalau kita ada kawan kita yang bukan Islam, kita panggil dia, marilah masuk Islam. Setakat tu dah saja. Wallahu a'lam Ustaz. Baik, untuk soalan pertama tentang sahabat Nabi yang mulia itu Khalid ibn al-Walid. Yalah, sebelum dia masuk Islam, dia ni di antara orang yang hebat dalam ilmu peperangan. Bahkan dalam peperangan Uhud, dia menjadi ketua yang memimpin tentera kaum musyrikin. Hebatlah, dia punya strategi peperangan dia hebat. Sehingga Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, mati syahid dalam peperangan itu. Bahkan Nabi sendiri pun dapat kecederaan, luka dan patah gigi. Pada tahun 7 Hijrah, Khalid Al-Walid masuk Islam. Tahun 7 Hijrah, Khalid Al-Walid memeluk Islam, dan kemudian dia ditugaskan untuk banyaklah ekspedisi perang yang lain atas kepakaran yang dia miliki. Tapi sejarah menunjukkan dia tidak mati di medan peperangan. Itu ada riwayat yang sebut tentang kisah dia. Dia kata, aku sedih kerana sudah banyak peperangan yang aku sertai, tetapi akhirnya aku mati di rumah, bukan mati di medan peperangan. Tapi sebenarnya kita kena melihat begini, dia atas niat kita. Sesiapa yang bersungguh-sungguh untuk mati fi sabilillah, untuk mati pada jalan Allah, nescaya diberikan kepadanya makam atau kedudukan mati syahid, walaupun tidak mati berperang, walaupun dia mati mungkin di rumahnya. Man talaba syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firasyih. Ada hadis yang menyebut begitu. Sesiapa yang meminta kepada Allah untuk mendapat syahid, kita tanyalah diri kita, adakah kita masih teragak-agak ataupun kita memang dah bertekad? Kalau boleh kita nak, kalau hidup kita kata ish azizan mut syahidan, hidup sebagai orang yang mulia, mati sebagai seorang yang syahid. Sesiapa yang meminta kepada Allah asy-syahadah, mati syahid pada jalannya dengan benar. Dan benar ni maknanya sungguh-sungguh. Nescaya Allah Ta'ala jadikan si hamba tu boleh sampai kepada manzilah syahid tadi, sekalipun dia mati di atas katilnya. Baik, kita lihat secara zahirnya Khalid Al-Walid mati dalam rumah dia. Mungkin di sisi Allah dia diberi ganjaran syahid, mungkin. Tapi tak adalah perbincangan kita tahu secara khususnya. Cuma atas usaha dia untuk membantu
perjuangan Islam dengan dia memimpin tentera Islam, sehingga setiap kali dia pimpin maka tentera Islam akan menang dengan cemerlang, dengan baik. Itu ketentuan Allah. Sesiapa yang mati syahid itu Allah Ta'ala yang pilih. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalau sesiapa yang baca dalam saya dah post malam dalam grup kita berhubung dengan ayat tu dalam surah Ali Imran. Adapun kisah peperangan yang berlaku dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, itulah hari-hari yang Allah Ta'ala secara seulang sebut untuk liyattakhidha minkum syuhada. Waliya'lam apa dia? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lam Allahu man wa yattakhidha minkum, disebut akhir dia wa yattakhidha minkum syuhada, untuk dia ambil siapa di antara kamu yang mati syahid. Jadi ada yang terpilih untuk mati syahid dan ada yang tidak terpilih. Yang kedua, untuk dakwah bukan Islam kepada Islam, ini perlu kepada satu kemahirannya, kita panggil muqaranah adiyan, perbandingan agama. Kita melihat kenapa Dr. Zakir Abdul Karim Naik yang mahir dalam kajian perbandingan agama, sebab dia belajar dengan Syekh Ahmad Didat rahimahullah. Ahmad Didat ni dia orang India asalnya, kemudian dia berpindah duduk di South Africa. Orang yang mahir dalam bahasa Inggeris, mengkaji kitab Bible dan agama-agama lain. Kemahiran dia dalam bidang muqaranah adiyan, perbandingan agama, membolehkan dia mudah untuk dakwah orang lain sebab dia ada hujah. Dia berdakwah dengan hujah. Dia kaedahnya manusia ni kalau dia boleh fikir dengan akal yang waras, dia tak ada hujah, akhirnya dia terpaksa tunduk. Kecuali orang-orang yang terus sombong. Orang sombong dia tahu dah, dia tak ada hujah, dia nak lawan juga, itu orang sombong. Kalau orang tu masih baik fitrahnya, bila dia melihat dia tak ada hujah dan pihak Islam ni ada hujah, akhirnya dia masuk Islam. Dan itu yang menjadi kenyataan dalam banyak konvensyen dibuat oleh Dr. Zakir Naik, ramai yang terus masuk Islam dalam majlis itu. Tanya soalan, Dr. Zakir Naik jawab, mereka puas hati, terus mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi kelemahan pendakwah kita adalah kerana kita, pertama, kita tidak ada ilmu tentang muqaranah adiyan, perbandingan agama. Itu. Yang kedua, mungkin kita tidak belajar tentang fiqhud dakwah dan usulud dakwah. Khususnya dakwah terhadap orang-orang kafir. Itulah dakwah yang sebenarnya. Dakwah kita nak ajak sebab ramai orang bukan Islam masuk Islam. Tidak setakat dakwah menyampaikan ilmu kepada orang Islam. Nak ajak orang bukan Islam masuk Islam. Baik, soalan ketiga, adakah cukup kita ajak Islam? Sebenarnya tak cukup. Tidak cukup. Dia perlu backup, dia perlu ada tindakan susulan. Tapi bila kita dah cakap begitu, kita dah beri satu peluang untuk dia lebih berjinak-jinak. Kalau kita ada kawan di tempat kerja yang non-Muslim, kita atas kebijaksanaan kita lah, kita jangan bermusuh dengan dia. Orang bukan Islam ni, ada orang yang sebenarnya dia tidak Islam sebab dia tak tahu apa-apa tentang Islam. Jadi orang macam ni kita beri peluang untuk dia mengenali Islam. Kalau nampak dia berminat, maka kita beri peluang untuk dia belajar sedikit demi sedikit. InsyaAllah bila kena cara, dia boleh terima Islam. Saya melihat ramai di kalangan orang Malaysia lah, penduduk Malaysia, yang bila dia bergaul dengan orang Melayu, akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Macam pelakon, apa dia? Adam Korili tu. Dia dulu banyak berlakon filem, apa dia? Dengan Syamsul Yusof. Berlakon gangster. Tapi bila dia banyak bergaul dengan orang Melayu Islam, akhirnya dia masuk Islam. Menjadi seorang Muslim yang baik, bagus. Seorang pengarah drama, Michael Ang, Cina Melaka, keturunan Baba Melaka. Dia banyak bergaul dengan orang Melayu, khususnya pelakon-pelakon Islam. Dia jadi pengarah drama. Alhamdulillah, dia masuk Islam. Dia seorang chef, pandai masak dan boleh bercakap fasih bahasa Melayu. Jadi hasil pergaulan dia dengan orang Melayu, orang Islam, memudahkan untuk kita dakwah dia dengan petunjuk daripada Allah. Sebab hidayah itu daripada Allah. Cuma bila kita berjaya mengislamkan seseorang, itu hidayah ada betul kita bagi taujih. Hidayah taufik itu daripada Allah. Sebab itulah bila Nabi hantar Ali bin Abi Talib ke Khaybar, Nabi pesan, Nabi kata, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humril na'am. Jika Allah Ta'ala
beri petunjuk kepada seorang lelaki, mereka masuk Islam dengan sebab usaha dakwah kamu, maka itu yang lebih baik bagi kamu daripada unta yang masih kemerah-merahan. Mana lebih berharga. Kalau kita dapat, saya pun sendiri rasa orang Kelantan kata rasa sakut. Sakut. Kita dah banyak mengajar ke masjid, berceramah apa sebagainya. Tapi setakat ni saya sendiri belum berjaya mengislamkan seorang yang bukan Islam. Itu kita akui kelemahan kita. Kecuali kalau kita boleh pergi jumpa dia, dia kenal kita, mungkin wujudnya perbincangan secara kita kata one by one, dan mungkin dengan izin Allah, itu yang kita harapkan. Tapi setakat ni peluang itu tak ada. Sebenarnya dakwah ni kita kena mencari. Kita jangan tunggu orang kafir tu, orang bukan Islam jumpa kita. Sampai bila tak mari jumpa kita. Kita yang kena jumpa dia. Tapi kena bersedialah untuk berdepan dengan cabaran yang mungkin kita dimaki hamun, mungkin kita dikutuk, biasalah tu. Itu adalah sunnatullah dalam dakwah. Untuk negara-negara yang diserang, tidak. Dia asalnya begini. Kalau kita belajar dalam fiqh, kalau negara-negara yang diserang oleh musuh Islam, macam contoh Iraq, Syria apa dan sebagainya, tidak perlu seseorang tu meninggalkan bapanya dan semua tanggungjawab di tempat dia untuk pergi ke tempat tu. Dia asalnya jihad itu hanya untuk tempat itu sahaja, untuk orang itu sahaja. Cuma negara-negara yang berdekatan dari segi fiqh, al-bilad al-mujawirah, negara yang berdekatan yang lebih utama untuk menolongnya. Untuk memberi keutamaan untuk menolongnya. Kalau ada orang persendirian nak pergi, dia bukan begitu. Dia kaedah fiqhnya, bila ada mana-mana kerajaan negara Islam, merujuk kepada kerajaan yang hantar, barulah berlaku. Tapi setakat ni tak berlaku begitulah. Sebab saya dah beritahu tadi, kita kalau negara Islam, kita duduk di bawah OIC. Tapi secara umumnya dunia ni masih berada di bawah United Nations, negara-negara pertubuhan negara-negara negara-negara bersatu. Jadi kalau ada negara Islam yang boleh hantar, itulah keadaannya, bukan secara persendirian. Dia tak boleh untuk pergi secara persendirian. Itu kaedah fiqhnya begitu. Tapi kita pernah melihat dulu ketika peperangan di Afghanistan, zaman penjajahan tentera Amerika di Afghanistan, ada kalangan rakyat Malaysia yang pergi, kita tahu. Mereka pergi sendirilah, bukan ditaja oleh mereka, pergi sendiri. Bahkan ada sebahagian mereka yang terkorban di sana lah. Di sisi Allah Ta'ala kita tak tahulah apa yang, tetapi perlukah doa kepada orang yang pakai baju baru ini? Kalau dibaca kepadanya, itu doa pakai baju, tak apalah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya nak tanya satu soalan je. Masalah orang memeluk Islam ni. Ya. Satu cerita, contohlah ni, ada orang yang memberitahu kepada kita ada seorang kafir yang berjinak-jinak dengan Islam. Dia sedang mengkaji buku Islam. Tapi dia tidak ada ilmu untuk memberitahu atau berhujah dengan seseorang ni. Ya. Contohnya dia bagi tahu kepada kita, kita pun pergi kat orang ni, kita bagi tahu kat dia, kita berhujah, dia tanya khabar kita beri hujah dia, hujah kita semua sekali. Akhirnya dia memeluk Islam. Adakah orang yang menyampaikan kepada kita tadi yang bahawa seorang ni nak masuk Islam, dia dapat pahala seperti mana orang yang betul. sama? Ya, dia dapat pahala. Pahala yang sama. Ya, pahala yang sama. Oh, alhamdulillah. Dia dapat pahala yang sama. Ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka seperti orang yang membuat kebaikan. Ini dia nak dakwah orang kafir ni tak mampu, dia pun pergi jumpa B. Jadi B ni yang ada kemahiran dalam ilmu, dalam berhujah, dalam menyampaikan kebenaran. B ni pergi jumpa orang kafir ni, maka alhamdulillah orang kafir ni masuk Islam. Maka B dapat pahala, A dapat pahala juga tak? Dapat pahala juga. Sebab dia yang telah memberi peluang kepada B untuk berdakwah kepada yang bukan Islam ni.
Itu Nabi kata ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi kita berhenti setakat tu. Saya pun ada tugas lain sebab ada kelas online lepas ni. InsyaAllah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustaz. Mm-mm. Terima kasih Ustaz.